Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersama lagi dalam kelas pendidikan Islam. Assalamualaikum. Dalam kelas pendidikan Islam, insyaAllah hari ini kita akan belajar mengenai tajuk tajuk apa? Saya lupa nama dia. Penciptaan manusia, bukti kekuasaan Allah. Penciptaan manusia, bukti kekuasaan Allah. Okey. Ustaz akan buka buku teks muka surat 53. Kalau kamu ada buku teks pun boleh buka sama-sama. Apa khabar semua? Moga-moga semua sihat belaka. Ya. Okey, kita akan mulakan insya-Allah sebentar saja lagi sambil menunggu beberapa orang untuk masuk dalam kelas kita. Ini tentang Al-Quran dalam penciptaan. Betul. Assalamualaikum Atika. Okey, insya-Allah hari ini kita akan belajar mengenai kamu masuk, kamu keluar balik. Kita akan belajar mengenai kamu tengok dulu. Okey, penciptaan manusia, bukti kekuasaan Allah. Okey, hari ini kita akan tengok beberapa perkara penting, iaitu kita akan baca ayat Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Surah Ghafir ayat yang ke-67. 40 ini menunjukkan surah itu adalah surah yang ke-40. Okay, baik, Ustaz ulang balik sekali lagi ayat ini, so kita boleh baca sama-sama. Kita berhenti-berhentilah ya. Okay. Huwallazi khalaqakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqah thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl walitablughu ajalan musamma wala'allakum ta'qilun. Surah Ghafir, yakni surah yang ke-40, ayatnya ayat yang ke-67. So kita akan baca maksudnya. Kita cek ada orang yang nak masuk kelas kita ke tak. Okey. Ada lah. Oh tak ada. Itu Ustaz sendiri. Ustaz perasan. Huwallazi khalaqakum min turab. Okey. Maksudnya dialah yang menciptakan kamu daripada tanah. Turab tanah. Ingat lagu Maizin tu? Lagu dulu.
Farshid turabu yadummuni wa huwal ghita'i. Oh, tak ingat. Tak apalah. So, Allah, dialah Allah kan. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang menciptakan kamu daripada tanah. So, kita semua diciptakan daripada tanah. Tanah yang asalnya Nabi Adam AS lah. Summa min nutfah. Nutfah tu adalah air mani. Okey. Summa min alaqah. Daripada air mani tu, kita dijadikan kepada satu darah beku. Summa yukhrijukum tifla. Okey. Daripada alaqah tadi tu, darah buku tu, okey, jadilah seorang anak kecil, tiflun kan. Summa litablu asyuddakum. Okey, lepas tu kita dijaga. Jaga tu banyak maksudlah, dijaga oleh Allah sendiri. Macam kamu Allah jaga sampai dewasa. Ataupun maksud lain boleh jadi juga, maksud dia kira dijaga oleh mak ayah kita. Summa litakunu syuyukha. Kemudian sampai menjadi tua. Tua janggut. Wa minkum man yutawaffa min qabl. Dan ada antara kita, antara kamu yang dimatikan sebelum itu. Yang daripada tanah nutfah air mani, jadi alaqah darah beku kecil, jadi tiflan jadi budak kecil, jadi dewasa, jadi syuyukh orang tua. Itu sunatullah. Okay, kehidupan biasa. Tetapi dalam kehidupan macam tu, dia ada ni besar kan. Ada di antara kita mati dalam perut. Ada di kalangan kita mati waktu kecil, waktu baby. Ada kalangan kita mati waktu muda, ada mati waktu tua. Macam itulah. Walitabluhu ajalam musamma, supaya kita sampai ke masa yang ditentukan. Wala'allakum ta'qilun, supaya kita ni faham tentang berfikir tentang kekuasaan Allah. Okey. Okey, semua kita berfikirlah apa yang disampaikan oleh Allah kan. Allah dah cipta kita sebagainya. So boleh fikir. Mula tu aku adalah kecil je. Kecil je mani. Kan? Lepas tu jadi darah kecil lagi lah, contoh. Kecil sikit. Jadi besar, tiflun, budak kan. Macam mana Allah buat? Kekuasaan Allah Okay. Kat sini kita akan berkait dengan sains sikit. So kita akan tengok mengenai proses kejadian manusia. Al-Quran sendiri dah ada sains. Dah ada eksperimen. Fakta tentang sains kan. So untuk lebih memahami dia, kita kena belajar lagi sikit. Okay. Allah menjadikan manusia pertama, Nabi Adam, daripada sari pati tanah. Ini sulalah. Proses kejadian manusia begitu unik, rapi dan teratur dengan sangat sempurna. Hal ini merupakan bukti-bukti kekuasaan Allah. Allah cipta Nabi Adam AS. Macam mana Nabi Adam diciptakan? Sekejap kita risau itu adalah anak murid kita. Assalamualaikum Haris Najmi. Kita sekarang tengah belajar mengenai proses kejadian manusia. Okay, boleh sambung sahaja terus untuk tengok. Okay, baik. Okay. Kita sekarang berada di proses kejadian manusia tanah. Lagi? Okay, Ustaz. Okay, terus So Nabi Adam AS dicipta daripada tanah. Okay. Itu semua orang yakinlah.
Okey, macam mana kita manusia biasa ni diciptakan, Nabi Muhammad sendiri diciptakan yang pertama daripada nutfah. Okey, nutfah ni merupakan percampuran air mani yang dikenali sebagai sperma lah bagi lelaki dan ovum bagi perempuan. Okey, sperma kita ini, ni sperma kita banyak ni. So, yang berjaya masuk dalam telur, ovari, ovum ni, itulah kita. So kita ni adalah semua adalah orang yang berjaya mengalahkan sperma-sperma yang lain. So kita teruskan hidup, teruskan untuk kita bermaju ke hadapan. Okey, kejap sebelum kita teruskan, Ustaz nak stop dulu. Saya nak tanya Haris Najmi lah. Haris Najmi. Assalamualaikum. Haris Najmi boleh buka mic? Boleh buka mic tak? Saya nak tanya, sehari ni full kelas online ke? Okey, tak apa Ustaz tengok komen. Ustaz nak tahu hari ni full kelas online ke? Tak. Kelas-kelas online lain ada berapa Maksudnya hari ni kan kamu dah ada kelas BM, RBT, Sains, Matematik. Bukan. Kamu ada PJ, ada Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris. Kan? Okey. Kehadiran online berapa ramai 5 orang ke, 6 orang ke, kamu seorang ke, 2 orang ke? Ke kamu pun tak masuk? Tulis je kat situ. Saya nak tengok respon. Tadi BI saya ingat Ashikin sahaja. BI siapa ajar ya? Tulis saya kat situ. Okey, tak apa. Kita teruskan. Puan Azilawati. Okey, terima kasih. Okey, kita teruskan. Kita punya... saya nak share ni. Okey. So, manusia kita diciptakan pertama daripada nutfah. Nutfah ni adalah air mani. Ingat nutfah air mani yang sperma lelaki, sperm dan ovum adalah perempuan lah. Okey, mereka satu menjadilah dapat alaqah. Alaqah dalam bahasa Inggeris dia adalah zygote. Alaqah dalam bahasa Melayu dia adalah segumpal darah yang tergantung dalam rahim. Inilah yang ada dalam ovum tu. Dah masuk sperm, dia akan menjadi seperti alaqah. Itu dia. Okey, Allah menjadikan rahim ibu sebagai tempat yang paling sesuai dan selamat bagi proses kejadian manusia. So kita semua akan mengalami benda yang sama, berada dalam rahim mak kita dalam masa 9 bulan ataupun kurang ataupun lebih untuk sebelum kita dilahirkan di dunia. Okey. Sebab apa Allah sendiri cakap rahim adalah tempat yang paling sesuai dan selamat bagi proses kejadian manusia. Selepas alaqah, dia akan jadi mudrah. Mudrah ni adalah seketul daging yang lembut. Nampak tu? Ada rupa-rupa sikit kan? Mudrah adalah seketul daging yang lembut atau dalam bahasa Inggeris kita panggil embryo. Tahap ini merupakan permulaan bagi pertumbuhan otak. Saraf tunjang tu nampak ni pembentukan anggota telinga, lain, mata. Okey, ini tulang belakang dia dah start nak ada. Okey. Selepas itu dia menjadi janin, fetus. Okey. Dah ada bentuk yang sempurna lah orang kata kan. Peringkat janin ni pembentukan anggota yang sempurna. Okey, macam saya cakap tadi, ulama sepakat bahawa roh, ingat ni,
Roh ditiup selepas sempurnanya pembentukan organ-organ tubuh. Okey, maksudnya dah sempurna macam ni, roh ditiup masuk dalam janin tersebut. Hakikat roh tidak dapat dikaji kerana hakikat ini rahsia Allah lah dengan alam manusia. Hanya Allah yang tahu. Okey. So, seulang. Astaghfirullahalazim. Yang pertama, nutfah. Nutfah ni adalah air mani bercampur dengan ovum menjadi alaqah, iaitu zygote, menjadi segumpal darah dalam rahim tu. Okey. Nutfah jadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Nutfah, alaqah, mudghah. Okey. Seketul daging yang lembut, lepas tu baru jadi janin. Senang je. Saya ulang sekali. Nutfah, alaqah, mudghah, janin. Okey. So fasa kehidupan manusia ni ada berapa? 4, 5. Okey. Kanak-kanak kecil-kecil. Ni kanak-kanak ni. Kita tengok kanak-kanak sikit. Ni kanak-kanak. Ini kanak-kanak. Kanak-kanak sibuk nama dia. Okey, ni kanak-kanak. Tengok situ. Hai. Okey, ni kanak-kanak. Kanak-kanak ni dia belajar bercakap, belajar berjalan. Habis tengah ajar, habis teacher. Dia akan ajar berjalan, bermain, bergaul dengan sekitaran mereka. Kita pun sama dah melalui benda ni. So kita sekarang berada dalam fasa remaja. Kamulah. Sorry. Aku maafin mak. Iya, kena ada anak. Okey dah. Okey. Kita semua dalam keadaan fasa remaja. Kita nak belajar bersesuai dengan tanggungjawab kita. Kita dah kena buat kita dah kena buat tanggungjawab yang Allah suruh, syariat yang Allah suruh. Okey. Yang ketiga, Ustaz, kamu belum lagi mencapai tahap kematangan akal yang baik. Okey, terima tanggungjawab lebih besar, ada keluarga, cari rezeki, memimpin masyarakat. Tua, fizikal pun dah lemah, tapi pengalaman hidup dah ada. Itu berkongsi dengan generasi-generasi yang berikutnya. Kemudian mati. Semua orang akan mati. So, kita sedar hidup ni tak selalunya indah. Sebab apa, mati ni menyakitkan. So, kita akan berhadapan dengan kematian. Ya, aku turun dulu. Apa isi air? Okay, so kita semua akan mati. Kita akan bersedialah insya-Allah kan untuk menghadapi kematian. Ya. Apa terus saya adik sekali tu. Okey, seterusnya kekuasaan Allah. Ini adalah bukti kekuasaan Allah. Antara dia adalah mencipta manusia. Mencipta manusia adalah salah satu contoh hebatnya kekuasaan Allah. Okey, Allah minta kita siasa fikir macam mana kejadian kita sendiri. Kita daripada tak ada. Okey, daripada kecil sperma, nutfah, alaqah, mudghah, janin. Semua tu proses tu adalah kehebatan Allah. Macam mana benda macam berudu tu bertukar menjadi alaqah, segumpal darah. Menjadi mudghah, fetus kan. Bertukar menjadi janin. Macam mana? Itu semua kehebatan Allah. Okey. So kita kena fikir. Sebelum kita fikir ni kita akan rasa kita ni lemah, kita ni tak ada apa-apa. Tapi Allah tu yang maha kuasa. Okay, ini bertepatan dengan apa yang Allah suruh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada diri kamu sendiri, maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta tidak mahu memikirkannya. Okey, kita dah tahu. Kita dah tengok macam mana benda tu jadi kan. Tapi kenapa kita tak fikir?
Okey, so pengajaran kita hari ni kita start tengok dulu. Masih usahakan kamu je lagi, tak apa, teruskan. Kita umat Islam, kita kenalah yakini bahawa Allah berkuasa mencipta manusia dengan sangat sempurna agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Tapi macam mana dengan manusia yang tak sempurna? Sempurna dengan keadaannya. Okay? Walaupun dia cacat, tapi dia sempurna dengan keadaan itu. Okay? Sempurna bagi kita macam ni. Tapi kita tengok orang lain, oh kenapa aku tak jadi macam tu? Oh kenapa aku gelap? Aku tak sempurna lah. Tak, bukan. Bukan sempurna atas penilaian kita, tak. Sempurna ni adalah atas penilaian Allah. Kita sempurna pada keadaan itu. Okay? Orang tu putih sangat. Contohlah Kevin De Bruyne. Putih sangat sampai dia jadi merah-merah tu kan. Mungkin lah kita tak tahu kan. Aku nak kulit sawo matang. Tak sempurna ke macam ni? Tak. Dia kita bukan sempurna atas kemauan kita, tak. Sebab tu nafsu kita bukan menjadi sandaran lah. So kita sempurna atas penilaian Allah SWT. Kita tak sempurna. Kita sempurna di sisi Allah. Okay? Sebab yang menjadi menjadi nilai adalah hati kita kan. Kita hendaklah menghargai anggota badan. Okay, kan? Ciptaan Allah kerana manusia merupakan sebab baik jalan. Itu mestilah. Sebab kita diberi pinjam barang. Okay, ni semua ni kan. So kita kena menghargai, berterima kasih pada Allah. Macam mana? Kita kena buatlah benda yang baik. Bagi sedekah, sayang anak. Bukan. Yang ketiga, kita hendaklah mengakui bahawa anatomi tubuh manusia diciptakan dengan fungsi yang tersendiri. Bahkan saling melengkapi agar kita yakin dengan kesempurnaan Allah SWT. Okey, baik. Fungsi tangga anatomi ni untuk memegang grip. Tetapi tidak boleh pegang dengan sebaiknya bila tak ada fingerprint. Fingerprint ni salah satu contoh untuk kita grip dengan kuat. Okey. Tak ada ibu jari. Macam mana kita nak hold dengan kuat? Ini pun bantuan sebab tu macam ni. Sebagainya macam-macam lah. Semuanya melengkapi antara satu sama lain. Ustaz, beruk sebagainya. Tu kita boleh berfikir kemudian. Nanti kita sembang lagi. Okay. Yang terakhir, kita hendaklah menjadi hamba Allah yang biasa bersyukur. Okay, agar tidak termasuk dalam golongan yang kufur dengan nikmatnya. Kufur nikmat maksudnya adalah orang yang dapat nikmat tapi dia tak mensyukuri, tidak menghargai. So dia akan guna nikmat tu dengan benda yang salah. So bila kita ada nikmat yang baik, nikmat yang semua ini, so kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja. So kita ulang balik, hari ini kita belajar mengenai proses kejadian manusia, bukti kekuasaan Allah. Yang pertama, manusia dilahirkan daripada tanah. Itu Nabi Adam lah, khusus untuk Nabi Adam sahaja. Siti Hawa daripada tulang rusuk kiri. Manakala untuk manusia selepas itu, semua dijadikan daripada air mani yang bercampur dengan ovum. Okay, air mani masuk ke ovum. Sperma tu kita panggil nutfah. Nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi janin. Nutfah, alaqah, mudghah, janin. Okay. Itu fasa kemenjadian manusia. Fasa kehidupan kecil, baby, anak kecil, remaja macam kamu. Mana kamera Ustaz? Macam kamu. Dewasa macam Ustaz. Syuyukh, tua macam atuk ayah kamu ke kan. Dan mati. Itu semua proses tu kita akan lalui lah. Okay. Wallahualam, itu sahaja dari Ustaz. Itu sahaja dari Ustaz. Okey. Ada apa soalan lagi? Najmi, Harith? Okey, tak ada. Terima kasih kerana bersiaran dengan Ustaz. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, terima kasih Hari Najmi. Hey, Pistol. He is like here. Hero. Okay. Ah, Stop record. tak boleh guys.